Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya akan membaiki sebuah PC board peti sejuk Sharp yang telah terkena petir dan terbakar. Jadi menyebabkan peti ais tersebut mati terus. Jadi setelah saya periksa board tersebut, semua komponen dalam keadaan baik kecuali sebuah fuse berkaki yang telah pun putus kerana terkena petir itu. Fuse berkaki yang bernilai 2.5 ampere ini saya telah cari di kedai sekitar kawasan ini, tetapi semua tak ada menjual fuse tersebut. Kebanyakan kedai menyuruh saya membeli satu board yang baru dengan harga lebih kurang RM300. Begitulah tuan-tuan, kebanyakan foreman dia tak akan baiki balik board ni. Mereka akan beli baru. Sebab tak ada fuse tersebut, saya beli fuse yang biasa dan saya akan modify dan akan letakkan kaki dengan menggunakan wire. Okey, saya akan potong wire ni dan akan solder di sebelah kiri dan di sebelah kanan fuse 2.5 ampere ni. Okey, supaya saya akan dapat letakkan semula di board tersebut. Peti sejuk Sharp inverter ni, ini jenis inverter ni dia sangat sensitif. Kalau peti sikitnya, board ni akan rosak lah. Dan biasanya mereka akan ganti board ni dengan yang baru. Kerana jika kita nak baiki board ni, dia rumit sikit. Kena cek satu-satu komponen-komponen yang terdapat di board ni. Saya sekarang ni nak cuba modify fuse biasa. Yang ampere-nya lebih kurang sama. Tapi saya akan letakkan kaki menggunakan wire yang saya telah potong ni. Dan saya akan solder sekejap lagi. Okey, sekarang saya akan solder fuse ni supaya melekat dan ada kaki untuk saya masukkan balik di slot yang terdapat di board inverter ni. Beginilah tuan-tuan, kerja foreman ni. Kadang-kadang hari raya pun kena juga bertugas untuk membantu siapa yang mengalami kerosakan alat-alat elektronik seperti peti sejuk ni. Waktu raya memang sangat diperlukan lah. Sebenarnya tuan rumah ni telah panggil foreman Cina, tapi mereka tak datang. Menyebabkan saya cubalah untuk bantu supaya peti ais ni dapat digunakan semula. Foreman ni kalau dia banyak kerja, foreman di kedai tu, dia lambat datang. Itu yang menyebabkan tuan-tuan perlu belajarlah untuk DIY sendiri. Sebab saya banyak uploadkan video-video berkaitan dengan membaiki alat elektronik. Okey, setelah saya solder dan telah buat kaki di fuse tersebut, sekarang saya masukkan balik dalam slot di PC board ni dan saya solder semula supaya aliran elektrik dapat mengalir lah dalam board ni. Seterusnya peti sejuk ni dapat digunakan semula. Jadi saya akan perkemaskan, saya akan potong kaki yang saya buat tadi ni, yang panjang itu, dengan menggunakan flyer supaya dia kemas dan tak tercabut semula. Saya pastikan saya solder dengan baik, dengan kuat. Sebab alat-alat elektronik ni kita perlu pastikan ianya dalam keadaan kondisi yang baik kerana ia melibatkan aliran arus elektrik. Okay, sekarang saya sudah solder. Tuan-tuan lihat itu fuse yang saya modify. Saya perkuatkan sikit di bahagian atas ni supaya ianya lebih kuat lagi berada di slot tersebut.
Okey. Okey, sekarang ni saya cuba untuk solder sikit lagi di bahagian kiri dan kanan fuse ni. Fuse yang saya modified kerana tak ada kaki. Sekarang saya letakkan kaki. Okey, sekarang sudah kuat. Dan kita akan pasang lah. Okey, sekarang saya akan masukkan balik wire-wire itu di slot-slot di PC board ni, supaya PC board ini dapat beroperasi semula. Dengan itu, peti sejuk jenis sub inverter ini akan dapat digunakan semula oleh tuan rumah ini yang menghadapi masalah 2 hari panggil foreman Cina untuk baiki, tapi foreman tersebut tidak datang, mungkin kerana mereka sibuk. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar untuk DIY sendiri, khususnya untuk peralatan elektrik di rumah kita sendiri. Kadang-kadang yang rosak tu sedikit saja. Saya beli fuse tu hanya RM1 saja. Tapi jika tuan-tuan panggil foreman, mereka tak akan baiki tu. Mereka akan terus tukar PC board ni. Sebab nak cari fuse yang berkaki ni pun bukan senang, tak ada. Itu sebab saya sudah pergi ke kedai-kedai elektronik dan juga di kedai-kedai membaiki peti ais di sekitar kawasan ni. Mereka tak ada jual. Semuanya mengesyorkan supaya beli satu board yang baru yang harganya lebih kurang RM300. Okey, jadi tuan-tuan bayangkan berapa banyak tuan-tuan dapat jimat kos. Okey, jika tuan-tuan ada pengetahuan dan kemahiran sedikit untuk membaiki alat-alat elektronik ini. Kadang-kadang kita tukar hanya RM1 saja. Tapi kalau panggil foreman, sudah pasti mencecah beratus ringgit. Terutamanya melibatkan yang jenis-jenis inverter ni, yang sensitif boardnya. Jadi kalau terkena arus yang lebih sedikit, maka boardnya akan rosak ataupun kadang-kadang akan terbakar. Jadi itulah tuan-tuan. Semoga dengan video-video yang saya buat ini, tuan-tuan dapat mempelajari bagaimanakah untuk membaiki serba sedikit alat-alat elektronik di rumah tuan-tuan, supaya kita tak perlu panggil foreman. Jika tuan-tuan nak DIY sendiri, sebelum tuan-tuan buka peralatan atau komponen elektronik ni, tuan-tuan tangkap gambar dulu ataupun ambil video dulu, supaya nanti bila nak pasang, tuan-tuan boleh rujuk semula dengan video ataupun gambar yang telah ambil sebelum ni. Jadi tuan-tuan tandakan, semoga tidak silap, sebab ianya hanya untuk dimasukkan ke slot-slot tersebut saja. Okey, sekarang saya sudah pasang balik semua wire-wire tersebut. Okey. Jadi sebelum saya pasang dengan lengkap di bahagian bawah ini, sebelum saya skru, kita akan cuba dululah, tengok. Kita akan buka elektrik supaya kita dapat test sama ada fuse yang saya modify tadi ini dapat digunakan. Seterusnya peti sejuk ni dapat berfungsi semula seperti biasa. Okey. Jadi nanti saya akan onkan elektrik setelah saya dah masukkan semua wire-wire yang terdapat di board tersebut. Jadi kalau kita lihat memang nampak rumit sikit, tapi kalau sekiranya kita tanda sebelum kita buka tadi, maka ianya tak rumit sangatlah. Jadi tuan-tuan ambil gambar ataupun video dengan lengkap. Setiap wire yang tuan-tuan cabut itu, tuan-tuan tanda dengan marker pen kah ataupun dengan selotip kah, supaya ianya tidak silap tuan-tuan pasang. Kalau silap nanti semua board itu terbakar habis. Jadi itulah tuan-tuan sedikit tip ataupun petua bagi yang baru untuk DIY, bagaimana untuk mudah memasang setelah kita buka sebelum ini. Okey.
Okey, sudah siap semua. Wire-wire telah pun dipasang. Jadi saya akan cek tengok lagi kalau ada kesilapan sebelum saya onkan elektrik. Okey, tuan-tuan boleh tengok tu board dia. Okey, semuanya sudah pun masuk ke slot-slot yang telah ditetapkan itu. Jadi sekarang saya akan onkan elektrik untuk melihat sama ada yang berjaya atau tidak. Okey, setelah saya onkan, setelah saya pegang kompresor tersebut, telah pun dapat berfungsi dengan baik sekali, nampak bergetar dan ada bunyi. Maksudnya enjinnya sudah pun dapat dihidupkan. Hanya dengan menggantikan sebuah fuse yang harganya hanya RM1 saja dan saya modifiednya dengan menggunakan wire. Okey, sekarang saya rasa kompresor ini dengan tangan dan ada getaran dan juga ada bunyi. Okey, sekarang ni saya akan lihat pada bahagian dalam peti sejuk ni sama ada ianya berfungsi atau tidak. Okey, sudah ada hawa, okey, dingin, sejuk. Ya, lampu pun sudah pun bernyala, menunjukkan bahawa peti sejuk ni telah pun dapat digunakan semula oleh tuan rumah ini. Syukur Alhamdulillah dengan kos yang sangat sikit. Jadi peti sejuk ni dapat dibaiki. Okey, sekarang kita set. Ini tuan rumah yang akan setkan temperature ataupun suhu 19 darjah, negatif 19 darjah Celsius. Dapat button pun dapat berfungsi dengan baik. Maka peti sejuk ni telah dapat digunakan semula setelah rosak PC boardnya kerana terkena petir 2 hari yang lepas. Jadi hari ni hari raya Aidiladha. Waktu petang baru saya datang, maka telah dapat digunakan peti sejuk ni. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya sudah selesai membaiki peti sejuk Sharp jenis inverter ni yang terkena petir. Jadi sekiranya tuan-tuan berminat untuk membaiki sendiri ataupun DIY, jadi tuan-tuan bolehlah melayari my hobby channel yang saya telah wujudkan dan saya telah muat naikkan banyak video-video bagaimana membaiki peralatan elektronik dengan mudah saja. Jadi tuan-tuan bolehlah rujuk di channel saya itu. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu saja pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.